Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okey, sekali lagi bersama dengan Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM 3kata 5. So hari ini kita kelas bersama dengan penaja kita lah, IM Future IM Future. Okey, so kita tengok soalan yang pertama lah. Soalan pertama hari ni. Okey, hari ni sebelum tu hari ni cikgu nak bincang soalan-soalan SPM soalan SPM. So merangkumi beberapa bab lah. Okey, cikgu dah bagi. So ada dalam 7 bab Okey, so kita pergi kepada soalan yang pertama. Soalan pertama, Siti dan Laila pergi ke kedai. Okey, membeli pen dan buku. So sekarang ni dia beli pen dan dia beli buku lah. Okey, Siti dan Laila pergi ke kedai membeli pen dan buku. So dia beli pen dan buku lah. Okey, lepas tu Siti membeli 6 batang pen dan 5 buah buku dengan harga RM24. Okey, so Siti beli 6 batang pen. So kita take note dekat sini dan 5 buah buku dengan harga RM24. Okey, Laila membeli 2 batang pen dan 2 buah buku, nota dengan harga RM9. Okey, dengan menggunakan kaedah metrik. Okey, so soalan dekat sini dia dah minta kita guna kaedah metrik. So apa-apa kaedah selain daripada metrik kosong markah lah. So dia tak bagi Okey, so sekarang ni first kali pelajar boleh tukar lah. Kalau pelajar nak buat pen ni sebagai X, okey, buku sebagai Y boleh. Tapi pelajar kena mention Kalau tak nak guna XY, guna P dengan B pun boleh. Okey, kalau pelajar tak nak tukar, so pen ni P lah, buku ni B. Okey, so kita tengok first kali, Siti membeli 6 batang pen. So Siti dulu 6 batang pen, okey, dan 5 buah buku. So 5B. Okey, dengan harga RM24. Okey, ni first lah. Okey, ni statement yang pertama lah. Okey, seterusnya Laila membeli 2 batang pen dan 2 buah buku. So 2 pen dan 2 buku. Okey, dengan harga RM9. Okey, ni statement yang kedua. Okey, so bila pelajar dah keluarkan statement macam ni, pelajar dah dapat 1 markah satu markah. So bila kita dah dapat soalan macam ni, dah dapat persamaan, kita tekan kalkulator dulu. Okey, so cikgu tunggu pelajar tekan kalkulator. Berapa jawapan dia? First kali dapat saja statement macam ni, kita tekan kalkulator lah. So kita tekan sama-sama Okey, mode cari equation. Okey, tekan 1. So ada 2 unknown 2 pun boleh ubah, P dan B. So kita tekan 2 lah. Okey, so A1 dia adalah 6. Okey, B1 dia adalah 5, C1 dia adalah 24. Okey, A2 dekat bawah ni ni A2. So A2 dia adalah 2, B2 dia adalah 2, C2 dia adalah 9. So pelajar tekan kalkulator. So pelajar akan dapat X ni yang depan lah. X ni 1.5, Y ni 3. Maksudnya pen ni RM1.5, buku ni RM3 So cikgu ulang lagi sekali. Pelajar akan dapat P tu pen. So kita tulis kat sini lah, pen. Bila pelajar tekan kalkulator, pelajar akan dapat RM RM1.50. Okey, ataupun biasanya kalau kita selesaikan menggunakan kaedah metrik, dia mesti dalam bentuk pecahan jawapan dia So kita tekan ABC tu. Okey, sekejap, shift ABC. So pelajar akan dapat 3/2. P tu 3/2, B tu buku tu,
pelajar dapat RM RM3 Okey, ni kita tekan kalkulator dulu. Okey, ni kita tak dapat markah lagi ni. Kita hanya simpan jawapan dulu. Okey, seterusnya baru kita buat kaedah metrik. So kaedah metrik pelajar kena keluarkan lah. Kena keluarkan. So 6 5 2 2. So bracket, pelajar pakai PB So P dan B. Okey, 24 9. Okey, seterusnya P dengan B ni mesti sebaris. Ni cara penulisan lah. Okey, 6 bawa pergi sini, kurungan dekat sini So kita songsangkan dia 1 per. Okey, 6 darab 2 12. Tolak dengan 2 darab 5 10. Okey, lepas tu kita songsangkan yang ni. Kita terbalikkan dia kan. 2 naik atas, 6 turun bawah. 2 ni kita tukar simbol dia. So simbol dia negatif 5 lah, sebab dia positif 5. Kat sini positif 2 jadi negatif 2. Okey, seterusnya 24 9. Okey, so settle kat sini. So pelajar sambung sikit lagi. Okey, 1 per 2. So 2 negatif 5 negatif 2 6 24 9. Okey, so dekat sini pelajar dah tekan kalkulator tadi. Okey, so pen dapat 3 per 2, buku dapat 3. So pen dengan buku. So pen tu pelajar dapat 3 per 2. Buku ni pelajar dapat RM3. So mesti tulis macam ni lah. Okey, baru kita tulis P sama dengan 3 per 2 ataupun RM1.50. Okey, mesti dalam bentuk pecahan dulu So buku RM3. Okey, so settle untuk soalan ni. Okey, boleh faham pelajar? Faham tak? Okey, so dekat mana dia dapat markah? Dekat yang first kali persamaan. Persamaan mesti ada. So 1 markah. Okey, bentuk metrik. Pelajar tukar saja bentuk metrik akan dapat 1 markah. Okey, seterusnya perkali ni, determinant ni. Betul, 1 markah. Jawapan akhir dia 1 markah. Dan kat sini 1 markah. So cukup 5 markah. Mudah je mudah je. Okey. Okey, settle soalan yang pertama. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni adalah soalan arah sederhana arah sederhana. Okey, rajah di ruang jawapan menunjukkan gambar rajah van yang tidak lengkap. Ini gambar rajah van yang tidak lengkap Bina set F dengan keadaan set F ialah subset. So yang ni subset, pelajar kena tahulah. F ni subset kepada G. Okey, seterusnya lorekkan F union G prime. F union ataupun kesatuan G prime. Dia minta kita lorekkan dekat situ. Okey, first kali cikgu ulang balik Okey, first kali dalam set pelajar belajar 3 lah. 3 perkara pelajar kena tahu. Yang pertama sekali persilangan, yang kedua kesatuan, yang ketiga prime. Okey, pelajar mesti master untuk 3 perkara ni lah. Okey, first sekali kalau cikgu lukis gambar ni contoh A B. So A bersilang dengan B. So kaedah yang biasa cikgu ajar di sekolah, mana-mana cikgu sama Okey, cikgu akan guna kaedah yang mudah. So first kali kita bagi nombor lah 1, 2 dan 3. So A tu berapa nombor dia? A tu semua sekali kat sini. So 1 dan 2. B berapa nombor dia? 2 dan 3. So yang bersilang nombor yang sama lah, 2. So dia lorekkan 2. Yang ni pelajar kena master lah. Okey, untuk gambar yang kedua cikgu buat contoh yang sama lah, senang. So A B. A kesatuan B. Okey, apa maksud A kesatuan B? Semua sekali lah.
So kalau kita bagi nombor 1, 2, 3. So A tu 1, 2, B tu 2 dan 3. So kalau kesatuan semua sekali nombor lah. So 1, 2 dan 3. Kita tak tulis 2 tu 2 kali. So kita lorekkan. Kalau kesatuan semua sekali. Ni pelajar kena master. Okey, dan yang ketiga pelajar belajar. So cikgu lukis gambar macam ni A, B. So A bersilang dengan B prime. Okey, contoh ni prime contoh yang ketiga. First kali bagi nombor juga pelajar 1, 2 dan 3. So A tu berapa nombor dia? 1 dan 2. B prime, apa maksud B prime? Pelajar respon sikit, apa maksud B prime? Selain daripada B. So selain daripada B adalah 1 lah. So yang bersilang 1. So kita lorek 1. Mudah je. So pelajar master 3 ni dah cukup dah. Dah cukup. Okey, so sekarang ni kita tengok soalan dia Dia kata F subset kepada G. Apa maksud subset? Subset tu maksudnya dalam. Subset ni maksudnya dalam lah. Dalam. Okey, kata F. So kita lukis F dulu. So ni adalah F Okey, yang ni cikgu nak ingatkan pelajar tahun lepas punya cerita SPM tahun lepas pelajar buat label F tu dekat dalam. So bila label F dalam salah salah. Sebab bila dekat dalam dia adalah unsur kepada set bulatan tu lah. So pelajar kena hati-hati yang ni. Okey, F dia mesti dekat luar. Okey, maksudnya bulatan ni adalah F lah. Okey, F subset kepada G. Maksudnya F ni duduk dalam G. Okey, so G dekat luar lah. Okey, so so settle. F adalah subset kepada G. Okey, kita label seperti biasa macam cikgu ajar tadi. So kita label setiap ruang yang ada. So kita label 1, 2 dan 3 1 ni merangkumi luar ni lah. 2 ni yang ni. So 3 bulatan. So sekarang ni soalan dia F. F tu berapa nombor dia pelajar? So F tu adalah 3. Okey, G prime. Apa maksud G prime? Selain daripada G berapa nombor dia? 1. Okey. Jadi kalau union semualah, semua maksudnya 1 dan 3. So pelajar lorekkan 1 dan 3. Dan 3 lah. 1 luar ni semua ni Okey, lorekkan tu mesti cantik-cantik, kemas lah. Kemas. Jangan main lorek ikut dan je. Okey, so settle untuk soalan ni. Okey. So kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga ni soalan kebat soalan kebat. Okey, Husna mempunyai wang saku melebihi Nora. So kita ada Husna, kita ada Nora Jadi Husna mempunyai wang saku melebihi Nora. Okey, jika Husna memberi 20 kepada Nora, wang saku mereka akan sama. Okey, jadi statement ni kita nak buat macam mana ni statement ni? Okey, yang kedua, jika Nora memberi Husna RM22. Okey, wang saku Husna akan bertambah 2 kali ganda wang saku Nora. Okey, berapakah wang saku Husna dan Nora? So Husna mempunyai wang saku melebihi Nora. Husna memberi 20 kepada Nora. Okey, lepas tu wang saku mereka sama Jadi kalau cikgu buat statement yang pertama Husna. Okey, Husna dia bagi 20 kepada Nora. Maksudnya Husna ni tolak 20 lah. Okey, sama dengan Nora ni tambah dengan 20. Ni statement yang pertama. Okey, boleh statement yang pertama ni pelajar? Boleh Okey, seterusnya statement yang kedua, jika Nora memberi Husna RM22.
Okey, Nora dia bagi Husna RM22. Maksudnya Husna tambah RM22 lah. Sebab Nora bagi kat dia. Jadi Nora ni tolak RM22 lah. Okey, sebab Husna, Nora memberi Husna RM22. Okey, maka wang saku Husna ni akan bertambah 2 kali ganda wang saku Nora. Ni point dekat sini, 2 kali ganda. Maksudnya lepas dia bagi, dia jadi 2 kali ganda. So 2 kat depan ni lah. Cikgu betulkan sikit. Pelajar kena faham statement ni. Okey, maksudnya duit Husna ni jadi 2 kali ganda duit Nora lah. Okey, so ni statement yang kedua. Okey, dia sebenarnya yang ni statement ni yang pelajar susah untuk keluarkan ni. Bila dah keluar persamaan serentak, mudah je nak selesaikan. So kita boleh selesaikan. Okey, berapa wang saku Husna dan Nora? So kita settlekan soalan ni Okey, so statement yang pertama kita cari Husna dululah. Husna, statement yang pertama ni. So Husna sama dengan 20 bagi sebelah lah. Okey, jadi Nora tambah dengan negatif 20 buat pergi sebelah, jadi tambah 20. So dia jadi 40 lah. Okey, ni statement yang kita dapat lah. Ni statement yang ketiga. Okey, so statement yang ketiga ni kita masukkan dalam persamaan 2 dia lah. So persamaan 2 ni kena settlekan dulu lah. Kena settlekan dulu maksudnya cikgu settlekan yang ni. H tambah 22 sama dengan 2 darab N, 2N tolak 2 darab negatif 22. So negatif 44. So yang ni H ni kita gantikan pelajar. So cikgu buat warna lain. So H ni kita ganti kat sini So dia dah jadi N tambah 20. Okey, tambah dengan 22 sama dengan 2N tolak 44. So dekat sini semua ada N kan. So kena selesaikan N lah. Okey, N kita kumpul dengan N maksudnya negatif 2N bawa pergi sebelah. So N kat sini tolak 2N lah. Okey, sama dengan yang ni semua kita bawa pergi sebelah. Okey, so dekat sini kita dah dapat 44 bawa pergi sebelah negatif 44. So dekat sini pun negatif 44 juga So yang ni 20 sorry silap. Ya. Okey, so dekat sini cikgu silap N tambah 40 Terima kasih pelajar bagi tahu cikgu. Okey, so dekat sini N H ni kita ganti dekat sini lah. N tambah dengan 40. Okey, so dekat sini 40 tambah dengan 22. So 62 So cikgu betulkan. So 62 bawa pergi sebelah negatif 62 lah. 62. So N tolak 2N, kita akan dapat negatif N lah. Okey, sama dengan yang ni tolak 44 tolak 608. So tolak 106. Betul So negatif-negatif kita buang. So N sama dengan 106. Okey, jadi duit Nora tu adalah 106 lah. Okey, so settle. Untuk soalan ni settle. Seterusnya kita cari duit Husna. So Husna ni kat sebelah cikgu buat Husna sama dengan N tambah dengan 40. So N ni kita tahu 106 tambah dengan 40. So kita akan dapat 146. So settle untuk soalan ni. Okey, so boleh faham pelajar? Setakat ni boleh faham? Boleh Okey, alhamdulillah. Okey, so kita sambung lagi. Okey, so soalan ni soalan kebat jugalah. Soalan kebat. So pelajar boleh cuba dulu. Cikgu pause sekejap. Okey, so kita settlekan soalan ni kita settlekan. Ukuran panjang sebuah bilik berbentuk segi 4 tepat. So pelajar boleh lukis lah.
Segi 4 tepat macam ni. Okey. Lepas tu dia kata ialah 3 meter melebihi ukuran lebar dia. So kalau lebar dia X, so panjang dia lebih 3 meter. Maksudnya X tambah 3 lah. Okey, ni statement dia. Pelajar lukis dulu gambar Okey, seterusnya dia kata apa? Apabila sebuah kapet yang luasnya 6 meter square diletakkan di atas lantai berkenaan. Maksudnya kita letak satu kapet 6 meter square. Okey, di atas lantai berkenaan didapati masih ada 2 ruang. Ruang 2 kali ganda luas ni. Maksudnya bila letak kapet kat sini, so masih ada 2 ruang yang sama. So dekat sini pun 6 jugalah. So dekat sini pun 6 juga. So dekat sini kita boleh cari lebar dia lah. Lebar. So mudah je So kita settlekan. Okey, yang paling penting sekali pelajar boleh keluarkan statement yang ada tu lah. Okey, pelajar boleh lukis, tak ada masalah. Nanti masa periksa nanti ada ruang lukis kira mesti di dalam kertas jawapan. So pemeriksa akan cari markah tu dekat mana dia akan bagi pada pelajar. Okey, so macam mana kita nak settlekan? So panjang darab lebar lah. X darab dengan X tambah 3. Okey, sama dengan luas kat dalam ni. So luas kat dalam ni kita tahu 6 tambah 6 tambah 6, so 18. So dekat sini kita settlekan X darab X, X kuasa 2 tambah X darab 3, 3X sama dengan 18. So 18 bawa pergi sebelah lah. Okey, X kuasa 2 tambah 3X tolak 18 sama dengan 0. Okey, dekat sini pelajar baru dapat 1 markah So dekat sini baru dapat 1 markah. Okey, so seterusnya kita sambung. Macam mana nak kira? Pelajar tekan kalkulator. Cikgu nak pelajar mahir menggunakan kalkulator. Tekan kalkulator, cari jawapan. So kita tekan kalkulator Sebelum tu kita buat dulu 2 kurungan. 2 kurungan mesti ada pelajar mesti ada. Okey, baru kita keluarkan kalkulator. Okey, mod equation. Kita tekan anak panah sebelah. So dia akan keluar degree. Itulah degree. So kita buat 2. So A dia adalah 1. Ni adalah A A dia adalah 1. B dia adalah 3. C dia negatif 18. So pelajar akan dapat X3. Betul pelajar cari jawapan tadi. X sama dengan 3 lagi 1. X sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 6. So dekat sini positif. So dalam ni mesti negatif lah. Okey, kat sini negatif, dalam ni mesti positif. Okey, so dekat mana pelajar dapat markah? Okey, 2 bracket ni dapat markah 2 bracket ni mesti ada. Kalau pelajar tulis jawapan saja, dia akan dapat apa? Dikira apa? Dilihat sahajalah. Markah kosong So 2 bracket mesti ada. So jawapan 1 markah, dekat sini 1 markah. Okey, so settle. Untuk soalan yang keempat. Okey, kita pergi kepada soalan yang kelima. Okey, soalan kelima. So cikgu nak pelajar cuba dulu. Okey, Zul menjual kedua-dua cat berwarna merah dan kuning dalam tin besar dan tin kecil So di tin besar, yang ni tin kecil. Okey, harga jualan tin besar bagi setiap warna ialah X. So tin besar ni dia dah bagi dah X. So kita buat X lah kat situ. Okey, dan tin kecil setiap warna ialah Y. So dekat sini Y. Okey Lepas tu bilangan tin bagi setiap cat dijual dalam sehari diberi dalam jadual. So dalam jadual diberi. Okey, jumlah pendapatan hasil jualan cat merah. So ni cat merah cat merah ni. Okey, pendapatan dia RM28. Okey, untuk yang kuning
68. Okey, so jumlah hasil pendapatan dia dah bagi. Hitung nilai X dan nilai Y. So sekarang ni dia nak tahu harga tin besar tu berapa, harga tin kecil tu berapa. So dekat sini dia tak cerita, dia tak suruh pun kita guna kaedah metrik ataupun kaedah persamaan serentak. So terpulang pada pelajar terpulang pada pelajar nak guna kaedah mana yang pelajar rasa pelajar mahir lah. So dekat sini kita buat yang merah dululah. So 2X tambah dengan 1Y 1Y sama dengan RM28. Okey, cat kuning 4X tambah dengan 3Y sama dengan 68. Okey, so dah settle. Statement ni dah ada. So pelajar boleh guna kaedah mana yang pelajar rasa pelajar mahir. Okey, pelajar tekan kalkulator dulu. Dapatkan jawapan dulu, tekan kalkulator. Cikgu tunggu jawapan. So pelajar dapat X tu 8, Y tu 12. Okey, so kita tekan kalkulator tekan kalkulator. Jangan tak ada kalkulator lah dalam periksa tu, senang. So mod equation 1 kita tekan 2. So A1 dia adalah 2, B1 dia adalah 1, C1 dia adalah 28. Okey, A2 dia adalah 4, B2 dia adalah 3. Okey, C2 dia adalah 68. So pelajar akan dapat X tu 8, Y tu 12. So betul jawapan awak Okey, so sekarang ni pelajar nak guna kaedah apa untuk selesaikan? Kalau nak mudah guna kaedah metrik je. So kita keluarkan saja sebab dia tak bagi tahu guna kaedah apa. Okey, kalau pelajar mahir menggunakan persamaan serentak, pelajar boleh buat. So kalau cikgu prefer kaedah metrik lah. So 2, 1, 4, 3. So XY sama dengan 28, 68. Okey, seperti biasa XY ni mesti satu baris satu baris daripada atas. So yang ni bawa pergi sebelah. Okey, sama dengan 1 per 2 darab 3, 6. Tolak dengan 1 darab 4, 4. Lepas tu kita songsangkan dia. So 3, 2. Kat sini kita tukar simbol dia. Negatif 1, negatif 4. So dekat sini 28, 68. So pelajar hanya perlu settlekan perkali yang kedua ni sahaja sebab jawapan kita dah ada. So 1 per 2 je. Okey, 3, negatif 1, negatif 4, 2. So 28, 68. So pelajar dah ada jawapan XY tadi. X 12, X berapa? 8. Okey, Y 12. So kat sini 8, kat sini 12 Last sekali baru kita tulis jawapan. X sama dengan 8, Y sama dengan 12. Okey, untuk kaedah metrik ni dia 4 markah 4 markah. So dekat mana kita dapat markah dia? First kali bentuk metrik bentuk metrik ni 1 markah. Okey, perkali ni betul pelajar kira betul 1 per 2 ni 1 markah. So jawapan akhir dia ni mesti betul 1 markah, 1 markah. Okey, yang ni mesti pelajar tulis mesti tulis. Kalau pelajar direct je jawapan 2 markah ni tak dapat. So yang ni mesti ada proses dia. Okey, so settle untuk soalan yang kelima. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6. Okey, ni pun soalan dia aras tinggi jugalah, aras tinggi. So pelajar boleh settlekan. Sini Amin dan Bob membeli beberapa keping coklat di pasar raya. Bob membeli 2 kali ganda bilangan coklat yang dibeli oleh Amin. So sekarang ni kita andaikan Amin ni X lah. Okey, jadi Bob tu 2 kali ganda. Maksudnya Bob ni 2X lah, 2 kali ganda Amin. Okey, selepas mereka makan 3 keping coklat,
So cikgu buat warna lain, tak sedap lah warna merah ni. Untuk tanda je nanti. Okey. Selepas mereka makan 3 keping. Okey, masing-masing hasil darab bilangan coklat mereka yang tinggal 14. Maksudnya Bob makan 3 keping, so X tolak 3 lah. Ni Amin makan 3 keping, X tolak 3. So Amin darab dengan Bob. Bob pun makan 3 juga, 2X tolak 3. So hasil darab antara Amin dan Bob ni dapat 14 14. Okey, so boleh settlekan soalan ni. Ni dah jadi persamaan kuadratik. Okey, pelajar settlekan So X tolak 3 darab dengan ni lah, 2X tolak 3. So ni kaedah yang biasa cikgu guna. Pelajar mungkin pelajar ada kaedah pelajar lah. So X darab 2X, 2X kuasa 2, X darab 3 tolak 3X, 2X darab 3 tolak 6X, 3 darab 3, so tambah 9. So dekat sini 2X kuasa 2 tolak 9X tambah 9. So hasil darab 2 ni so kita akan dapat 2X kuasa 2 tolak 9X tambah 9 sama dengan 14. So 14 bawa pergi sebelah. Okey, 2X kuasa 2 tolak 9X. So 9 tolak dengan 14, so tolak 5 sama dengan 0. Okey, dah settle dekat sini. Pelajar tekan kalkulator seperti biasa. Tekan kalkulator pelajar Okey, cikgu tunggu jawapan pelajar. Okey, so kita tekan kalkulator sama-sama lah. Okey, mod equation. So tekan anak panah sebelah, degree, so tekan 2. So A dia adalah 2, B dia negatif 9, C dia negatif 5. Okey, so pelajar akan dapat X5, X negatif 0.5. Perpuluhan tak boleh untuk persamaan kuadratik, mesti dalam bentuk pecahan. So negatif 1/2. Okey, so kita tulis jawapannya. X sama dengan 5, X sama dengan negatif 1/2. So kalau kat sini 5, atas mesti negatif 5 lah. So dekat sini kalau ada pecahan, 2 ni bawa pergi depan lah. So 2X, so kat sini negatif, dia jadi positif tambah 1. Okey, so settle untuk soalan ni. 4 markah dekat mana pelajar dapat 4 markah tu? Okey, first kali pelajar mesti nyatakan dia dalam bentuk general form lah, bentuk am. Sama dengan kosong, baru 1 markah. Ada 2 bracket, 1 markah. So jawapan akhir 1 markah, 1 markah lah. Okey, so dekat sini hitung bilangan coklat yang dibeli oleh Amin. Sekejap Okey, so kita jawab soalan ni lah. Hitung bilangan coklat yang dibeli oleh Amin. So negatif ni kita abaikan lah. So Amin beli 5 Pelajar boleh nyatakan Amin beli 5. Okey, 5 coklat So settle. Okey, yang ni kita abaikan. Yang ni jawapan akhir ni mesti ada. Sebab soalan dia tanya ni. Dia tanya hitung bilangan coklat yang dibeli oleh Amin. Okey, so setakat ni okey tak pelajar? Boleh follow cikgu tak? Boleh. Okey, beres. Okey, cikgu nak pergi soalan rangkaian dalam teori graf. Okey, soalan ni best soalan ni. Okey, dia bagi rajah di bawah menunjukkan graf tak terarah dan berpemberat. Okey, lukis satu pokok dengan jumlah pemberat yang minimum. Seterusnya tentukan jumlah pemberat minimum tersebut. Okey, first kali pelajar kena tahulah graf tak terarah. Tak terarah ni tak ada anak panah. Maksudnya dia tak ada. Ke ni anak panah macam tu. Tak ada.
Sekejap, mouse cikgu tak fungsi. Okey. So dia tak ada anak panah. Sama ada hujung atau situ lah. Okey, graf berpemberat tu maksudnya setiap kali sambungan A dan B ni, okey, dia ada nilai dia 20. So 20 ni kita panggil dia berpemberat. Okey, pelajar kena tahu. Okey, syarat dia macam mana kita nak lukis gambar graf tak terarah. Okey, first sekali kita tengok bucu dia ada berapa. So bucu dia ada berapa, pelajar boleh bulatkanlah bucu dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 bucu. Step yang pertama, cari bucu lah. Cari bucu. So kita ada 6. Okey, step yang kedua. Betul kan? 6 bucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, step yang kedua pelajar. Respon sikit. Step yang kedua, cari bilangan sisi. Bilangan sisi. So sisi dia ada berapa? So cikgu pakai warna hijau ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 tolak 1. So dapat 8. Okey, lepas tu step yang ketiga. Okey, so cikgu betulkan balik. So step yang pertama kita cari bucu. Okey, lepas tu bucu ni baru kita tolak dengan 1. So cikgu betulkan balik. So bucu dia 6 tolak 1 lah. 6 tolak 1. So kita dapat 5 sisi. Okey, ni step yang kedua. Okey pelajar, seterusnya kita cari bilangan sisi dia lah. So step yang ketiga. Bilangan sisi dia tadi ada berapa tadi pelajar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So bilangan sisi dia 9. 9 mesti tolak dengan 5 sisi ni. Mesti tolak 5. So kita akan dapat 4. Okey, 4 ni yang kita cabut ni. Kita cabut. Okey, kita cabut 4 yang besar dalam ni. Pelajar? Okey. So 4 kita cabut yang besar kat dalam ni. So mana yang paling besar? Pelajar, yang mana yang paling besar? 38. 1. Lagi 34. 2 lagi 32 lagi 30. Jadi 4 ni kita cabut sebab kita cari nilai minimum. Bila nilai minimum, kita cabut 4 yang terbesar dekat situ. So kita tambah semua sekali. So 20 yang tinggal tambah 16 tambah dengan 28 tambah dengan 26 tambah dengan 14. So kita tambah dia. Dapat berapa pelajar? Tekan kalkulator. Okey, so jawapan dia 10104. Okey, lagi sekali kita buat lagi sekali soalan ni. Okey, first sekali kita dapat soalan macam ni. Okey, kita cari bucu dia dulu. Kita kira bucu dia dulu. So bucu dia kita dapat daripada mana? Dapat semua sini lah. 1, 2, okey, 3. Kenapa bucu? 3, 4, 5, 6. Okey, bucu dia 6. So formula dia mesti 6 tolak 1. So dapat 5 sisi. Okey, 5 sisi. Lepas tu baru kita cari sisi yang ada dekat sini. Kita kira balik sisi yang ada dekat sini. So semua sekali ada 9. Ada 9. So 9 mesti ditolak dengan 5. So dapat 4. Dapat 4 ni yang kita cabut. Kita keluarkan 4 yang besar sebab dia nak nilai minimum. So mana nilai yang paling besar, kita cabut je dia. 34, 38, 30,
32. So dah settle, baru kita tambah semua, kita dapat jumlah pemberat dia 104. So settle untuk soalan ni. Okey, ada soalan nak tanya tak soalan ni? Ada soalan? Sekejap lagi ada satu soalan satu soalan yang cikgu dah asingkan. Soalan dia soalan setengah tahun lah, peperiksaan setengah tahun. So nanti cikgu share dengan pelajar lah kalau sempat Okey, so settle untuk soalan ni. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, kita take file dulu, boleh? Boleh Okey, kita sambung. Raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak ORS. So dekat sini kita ada segitiga bersudut tegak ORS. Apa maksud bersudut tegak? Bersudut 90 darjah lah. Okey, dilukis pada satu satah kartis. Okey, so diberi OS. Maksudnya hypotenuse lah. Hypotenuse dia dah bagi pada kita dekat sini 13. So kalau segitiga macam ni, okey, pelajar kena tahulah kalau kat sini 13, kat sini 12, so kat sini berapa? 5. Betul pelajar Teorem Pythagoras pelajar kena mahir lah. Okey, teorem Pythagoras basic tu kan. Okey, 3, 4, 5. Lagi 6, 8, 10. Lagi 13, 12, 5. Ni 3 yang basic lah. Yang basic tak perlu pelajar kira pun sebenarnya. Okey, pelajar dah tahu dah. Okey, cari persamaan garis lurus PQ. So kita nak cari garis lurus PQ, kita kena tahu kecerunan dia. So kecerunan dekat PQ ni kita tak boleh cari. Kita boleh cari kecerunan dekat OS. Okey, sekarang ni soalan dia tak cerita pun sebenarnya OS dengan PQ tu selari, tapi dia tunjuk melalui anak panah. So anak panah kalau anak panah macam ni, so anak panah macam ni menunjukkan dia selari lah. Dua ni selari, bermakna kecerunan dia sama lah. Okey, kecerunan dekat sini tak boleh, so kena cari kecerunan dekat OS. Okey pelajar, cikgu nak koordinat OS dulu. Berapa koordinat OS? Koordinat S, bukan OS, koordinat S. 5, 12. So dekat sini 5 So 5. So kalau kat sini dia paksi X kat sini lah, jadi S tu negatif 5 lah. Okey, 12. Okey, so kita nak cari kecerunan M sama dengan, cikgu tulis kat sini, kecerunan OS lah. OS sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So koordinat dekat sini 0, 0. So kita boleh tukar lah. Kat sini X2 Y2, kat sini X1 Y1. So Y2 Y2 12 tolak dengan Y1 dia 0 X2 dia negatif 5 tolak 0. So kecerunan kita dapat negatif 12/5. Okey, tak muat ni nak lukis sekejap. Nak gambar cikgu ganggu. Sorry. Okey. So kecerunan kita dapat negatif 12/5. So tolak 0 habislah. Okey, pelajar lagi satu, pelajar boleh agak lah. Kalau condong macam ni, kecerunan dia negatif. Kalau condong macam ni, kecerunan dia positif. Pelajar boleh agak. Okey, so kecerunan dah ada kat sini. So kecerunan ni sama dengan kecerunan dekat sini lah. Sama Okey, so sekarang ni kita nak cari garis lurus PQ. Okey, persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah dengan C. Okey, kena cari C. Lepas tu dia bagi titik pada kita, Q tu dia dah bagi. So kat sini X, kat sini Y lah. Okey, so Y dia 26 sama dengan kecerunan dia berapa tadi? Negatif 12/5.
So X dia kita dapat negatif 4. Darab X negatif 4 tambah dengan C. Okey, pelajar cari C dia dapat berapa? Okey, so kita selesaikanlah. Negatif 12 darab 4 negatif 4 negatif. So cikgu settle balik. Negatif 12 darab dengan negatif 4. So kita dapat 48. Betul? Negatif 12 darab negatif 4, so dapat 48. So dekat sini 26 sama dengan 48 per 5 tambah dengan C. So yang ni bawa pergi sebelah lah. Yang ni pun bawa pergi sebelah juga So kita 26 darab 5. Sekejap. 28 darab dengan 28 pula 26. 6 darab dengan 5. So kita akan dapat 130. Okey, 130 sama dengan 48 tambah dengan 5C. So 48 bawa pergi sebelah, tolak lah. Okey, 130 tolak dengan 48. So pelajar akan dapat 82. Okey, 82 sama dengan 5C. So 5 bawa pergi sebelah, 82 per dengan 5 sama dengan C. Okey, so bila dah settle kat sini, baru kita cari persamaan garis lurus dia. So persamaan garis lurus dia, cuba warna lain Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan M ni negatif 12 per dengan 5 Negatif ni duduk di tengah-tengah tak boleh tulis macam ni. Cikgu tulis macam ni, dia tak boleh. Dia mesti negatif tu di tengah-tengah. Cara penulisan dia lah. Okey, X tambah dengan 82 per dengan 5. So settle untuk soalan ni. Okey, soalan ni 3 markah Soalan ni 3 markah sebab koordinat P tu 2 markah. So 5 markah. So dekat mana 3 markah? So jawapan akhir ni 1 markah. Okey, cari C 1 markah. Cari kecerunan 1 markah Kecerunan. So kecerunan ni pelajar kena tunjuk juga macam mana dapat 12 per 5. So dekat sini pelajar akan dapat 1 markah. Okey, so 3 markah. Okey, seterusnya kita dah ada persamaan PQ. Okey, kita nak cari koordinat P. Okey, so persamaan cikgu tulis kat bawah lah. Cikgu tulis mula Y sama dengan negatif 12 per 5X tambah dengan 82 per dengan 5. Okey, bila kita nak cari titik P. Titik P ni adalah pintasan X. Pelajar nak master dah ni. Kalau memotong pada paksi Y, pintasan Y. Memotong pada paksi X, pintasan X. So nak cari pintasan X, Y sama dengan 0. Yang ni pelajar kena tahu pintasan X, nak cari dia mesti Y sama dengan 0. So kita tukar je lah. Kita tukar je 0. So 0 sama dengan negatif 12 per 5X tambah dengan 82 per dengan 5. So yang ni bawa pergi sebelah. Negatif, cikgu tulis kat sebelah negatif bagi sebelah jadi positif lah. So 12 per 5X. Okey, tambah dengan Okey, sama dengan 82 per 5. So boleh cari nilai X. Boleh So darab silang lah seperti biasa. 5 darab dengan 12. 5 darab dengan 12. So kita dapat 60. So 60X sama dengan 82 darab dengan 5. Darab silang 82 darab dengan 5. So kita akan dapat 410. Terus 10. So X sama dengan 410. 410 bahagi dengan 60. So dapat berapa pelajar Respon sikit. Ok, so dekat sini kita tekan kalkulator je kan. Kita tekan kalkulator je. 4
dapat 10 per dengan 60. Okay, so kalau kita kecilkan dia jadi macam ni 65 per 6. Kalau nak jawapan biasa, okay, shift ABC tu 41 per 6. Betul pelajar? So 41 per 6. Okey, jadi koordinat dia dekat sini, koordinat P tu berapa? 41 per 6 dulu. Okey, beres, bagus. So settle koordinat dia. So kat sini dua markah lah. Dua markah tu datang daripada mana? Datang daripada pintasan ni, sama dengan kosong ni. Yang kat sini ni satu markah. Ni datang daripada sini, persamaan ni satu markah. So jawapan akhir koordinat awak tu mesti nyatakan koordinat P tu satu markah. So cukup 5 markah. Mudah je. Okey, so kita pergi lagi kepada soalan seterusnya. Okey, ni soalan kebarangkalian. Sebelum tu kita pergi dulu soalan kebarangkalian. Kebarangkalian boleh belajar. Minggu lepas kita, sebelum ni kita dah bincang kebarangkalian kan? Dah kan? Okey, kita pergi penjelmaan dulu. Cikgu suka soalan penjelmaan ni. Soalan kuadran. Bukan kuadran, apa? Kongruen. Okey, soalan kongruen. Okey, so pelajar boleh tengok. Okey, rajah di bawah menunjukkan pentagon A, B, C, D, E. So A, B, C, D, E, F, G. Mana F, G? Okey, F, G yang bawah ni H, J, K, K, N, M, N ni. Okey, dan L yang besar ni yang besar ni L, M, N, P, K. Okey, dilukis pada satu satah kartis. Okey, penjelmaan P. P tu kita dah ada putaran 90 darjah ikut arah jam. Okey, pada pusat 06. Nyatakan koordinat bagi titik A di bawah penjelmaan P kuasa 2. Okey, soalan ni macam mana pelajar nak buat soalan? Okey, so sekarang ni untuk soalan yang pertama ni, penjelmaan P putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 06. Okey, nyatakan koordinat bagi titik A. Mana titik A? So ni adalah titik A. Okey, cikgu labelkan titik A di bawah penjelmaan P kuasa 2. P kuasa 2 tu P 2 kali lah. Okey, maksudnya titik A kita cari P yang pertama dulu. Okey, P yang pertama jawapan dia P putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 06. So 06. So kat sinilah. Ni 06. So kita cantumkan dia dengan 06. Mana ni, takut tak nampak ni. So kita cantum kat sini 06. Okey, dia berputar 90 darjah. 90 darjah ikut arah jam. So arah jam ke sinilah. So dia berputar 90 darjah. Pelajar boleh letak pembaris macam ni letak pembaris. So kat sini 90 darjah. Okey, dia berputar ikut arah jam. So kita dapat koordinat yang pertama 28. So jawapan pelajar 28. Okey, lepas tu kita cari P yang kedua. Selepas kat sini dia berputar lagi pada pusat yang sama 90 darjah. Maksudnya straight ke sini lah. Okey, so dia berputar 90 darjah lagi sekali. So kita dapat jawapan dia 24. So pelajar kena tulis macam ni cara penulisan dia So titik A. Okey, putaran yang pertama pelajar dapat 28. Okey, putaran yang kedua pelajar dapat 24. Okey, kalau pelajar dah tera, dah mahir dah, P kuasa 2 kali lah 90 darjah, maksudnya putar 180 darjah. Pelajar garis straight kat situ, pelajar tulis terus jawapan. So dia masih 2 markah. So sini 1 markah, kat
Kat sini 2 markah. Kalau pelajar cross terus, pelajar tulis terus 2 markah, masih dapat 2 markah. Jangan takut. Okey, setakat ni boleh pelajar? Boleh Okey, seterusnya. Okey, LMNPK. Okey, LM mana ni? Mana LM? LM NPK. Okey, yang besar tu ialah image. Yang besar tu adalah image ABC. Okey, di bawah penjelmaan, gabungan penjelmaan VW. So kita huraikan. Okey, so dekat sini so cikgu padam dulu. So cikgu nak pelajar faham betul-betul faham betul-betul. So yang besar ni adalah image. Cikgu buat biru lah, biru. Yang besar ni adalah image. Okey. So yang kecil ni adalah objek. Kuning ni adalah objek. Dia dah bagi dia dah bagi statement dia. So macam mana objek ni jadi macam ni? Okey, bawah penjelmaan apa? Dia kata VW VW. So mana-mana dulu, tak ada masalah. So kita buat V dulu, VW, ataupun W dulu pun boleh terpulang pada pelajar. So macam mana gambar ni jadi sebelah sini pelajar? Pantulan. So pantulan dekat garisan mana? Pantulan pada garis X sama dengan 1 sini betul. Kalau kita kira petak 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. So pada garis X sama dengan 1. So 2 markah Okey, lepas pantul dia buat apa pelajar? Pembesaran. Pembesaran berapa ni? Pembesaran mesti ada faktor skala faktor skala. Okey, pelajar respon faktor skala berapa? So kita kira je lah bucu dia ni. Kita kira je. Kita kira image dulu. Image 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So image dia 9 bahagi dengan objek dia 6. Betul? 6 9 dengan 6. So kecilkan 3 kali 2, 3 kali 3. So 3/2. Faktor skala 3/2 pada titik. Titik mana? Titik kita cantum semua bucu dia. Kita cantum semua bucu yang sambung ni. Ni bucu ni sambung. So bila kita cantum semua bucu dia, so kita akan dapat titik. So pada titik K lah. Pelajar boleh buat pada titik K pun boleh, pada titik 6, 10 pun boleh. Tak ada masalah. Okey, setakat ni boleh pelajar. Setakat ni. Okey, so dekat sini bila dah settle, so kita tengok markah dia berapa So dekat sini main dia mesti ada, pantulan ni mesti ada main dia mesti ada. So kat sini 1 markah, garisan 1 markah, 2 markah. Okey, ni main dia mesti ada. Kalau pelajar tulis terus faktor skala 3/2 pada titik K, tak ada main dia tak boleh ni asas dia. So pembesaran ni 1 markah, faktor skala 1 markah, jawapan dia 1 markah. So dekat sini 3, kat sini 2, so 5 dengan kat sini 2 tadi 7 markah. Okey, bila dia 7 markah, dia boleh masuk bahagian B lah. Okey, so bahagian A pelajar kena master lah. Bahagian A 2 hingga 5 markah. Okey, bahagian B antara 5 hingga 9 markah. Okey, bahagian C baru 12 markah. Itu pelajar kena tahulah. Okey, so settle untuk soalan ni.